أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sebaik-baik tempat di rumah Allah. Mudah-mudahan Allah jualah yang akan menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Bersempena dengan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang diraikan, hari yang dirayakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Dan pada hari yang sama, hari Jumaatlah, agama dan syariat ini telah menghimpunkan seluruh umat Islam yang mukallaf untuk sama-sama berkumpul dan berjamaah di masjid untuk menunaikan salat Jumaat. Jadi bersempena dengan hari ini sebagai hari Jumaat, jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur beberapa potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah yang disebutkan tentang hari ini, yaitu suratul Jum'ah. Di dalam surah Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil quddusil azizil hakim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Al-Jum'ah, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebagai pembukaan, sebagai muqaddimah pada malam ini, surah Al-Jum'ah adalah merupakan satu surah yang berada pada kedudukan surah yang ke-62 di dalam tertib susunan surah-surah di dalam Al-Quran.
Dan surah ini mengandungi 11 ayat sahaja. 11 ayat sahaja. Dan surah Al-Jumu'ah adalah termasuk di dalam surah-surah Madaniyah. Yakni satu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Jadi dia diklasifikasikan sebagai surah Madaniyah. Baik. Bila dia surah Madaniyah dan mempunyai cuma 11 ayat, dan kita dapat mengenal pasti kedudukan surah ini di dalam surah-surah, dia adalah termasuk di dalam surah-surah yang disebut Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal. Baik, kita mulakan kuliah ataupun ceramah malam ini sedikit sebanyak mengenai ilmu usulut tafsir. Bila berbicara mengenai Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini dibahagikan kepada 4 pembahagian. Ayat-ayat ataupun surah-surah dalam Al-Quran yang berjumlah 30 juzuk, 114 surah, dibahagikan kepada 4 bahagian. Baik, yang pertama disebut sebagai surah-surah As-Sab'ut Tiwal, yaitu surah-surah yang mempunyai ayat-ayat yang panjang, surah-surah yang besar. Berapa jumlah dia? Ada 7. Sebab tu disebut As-Sab'ut Tiwal. 7 surah yang mempunyai ayat-ayat yang panjang. Di mana kedudukan dia hadut depan dalam awal Al-Quran itulah. Contoh surah Al-Baqarah ada 286 ayat. Ada surah Ali Imran 200 ayat. Ada surah An-Nisa 176 ayat. Ada surah Al-Ma'idah 120 ayat. Ada surah Al-An'am 165 ayat. Ada surah Al-A'raf 206 ayat. Dan ada surah At-Taubah yang juga disebut Al-Bara'ah 129 ayat. Ini adalah surah-surah yang disebut As-Sab'ut Tiwal. Pembahagian Al-Quran yang kedua ialah disebut surah-surah Al-Mi'in ataupun Al-Mi'un. Bentuk dia macam mana? Mana-mana surah yang mempunyai ayat yang jumlah ayatnya 100 atau 100 lebih atau lebih banyak lagi. Contoh, ada 11 ayat lebih kurang. Bukan 11 ayat, 11 surah. Antara yang disebutkan oleh ulama-ulama Al-Mi'in ataupun Al-Mi'un ni adalah surah-surah seperti nama-nama Nabi dan Rasul. Contoh surah Yunus, contoh surah Hud, contoh surah Yusuf, surah An-Nahlu, surah lebah tu, surah Al-Isra, surah Al-Kahfi, surah Taha, surah Al-Anbiya, surah Al-Mu'minun, surah Asy-Syu'ara dan surah As-Saffat. Ini adalah 11 surah yang dikategorikan termasuk dalam surah-surah Al-Mi'in ataupun Al-Mi'un. Dan yang ketiga, pembahagiannya disebut surah-surah Al-Masani. Kenapa dinamakan Al-Masani? Dia kerana surah-surah ini mempunyai bilangan ayat yang kurang daripada 100 ayat. Contoh mungkin 50 ayat, mungkin 62 ayat, mungkin 75 ayat, mungkin 88 ayat, mungkin 90 lebih. Tapi jumlah ayat dia tidak sampai kepada 100 dan melebihi 100 ayat.
disebut Al-Masani. Kerana apa? Kerana kebanyakan daripada surah-surah Al-Masani ini adalah pengulangan semula kisah-kisah yang pernah disebutkan di dalam surah-surah yang awal. Contoh, kebanyakan dalam surah awal menyebut kisah Nabi-Nabi dan Rasul. Dia cerita pasal Nabi Musa, dia cerita pasal Nabi Hud, dia cerita pasal Nabi Nuh, dia cerita pasal Nabi Saleh, dia cerita pasal Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain. Dan kedudukan surah Al-Masani sebagai bentuk pengulangan semula kisah-kisah tersebut. Dia mari balik kisah Nabi Ibrahim dalam bentuk cerita yang lain. Dia mari kisah Nabi Musa, bentuk kisah yang lain. Itu disebut sebagai Al-Masani. Dan yang terakhir disebut surah-surah mufassal. Surah-surah mufassal. Daripada kalimah al-faslu. Kerana dia ditutupi dengan kalimah bismillah. Fasal bermaksud bab-bab. Bila fasal bermaksud ayat ni adalah ayat-ayat yang pendek. Baca sekejap bertemu dah kalimah bismillah. Baca sekejap bertemu dah kalimah bismillah. Banding beza dengan hak mula-mula, kalau kita baca awal Baqarah, agak-agak bila pula nak bertemu bismillah? Kena perhabis berapa? 286 ayat baru bertemu balik. Tapi surah-surah mufassal ni, baca sekejap dah mari bismillah. Baca sekejap dah mari bismillah. Baik. Jadi surah Al-Jumu'ah termasuk dalam surah mufassal dan perlu diberi peringatan. Surah mufassal ni dia pecah 3 pula. Pertama disebut tiwalul mufassal. Mufassal hak agak sedikit panjang. Yang kedua, pertengahan tu awsat al-mufassal. Dan yang terakhir kisarul mufassal. Memang hak pendek-pendek. Jadi surah Al-Jumu'ah termasuk di dalam yang pertama, tiwalul mufassal. Baik. Bagaimana ulama membahagikan hal ini? Contoh, pandangan ulama, perbezaan ulama itu ada. Ada sebahagian ulama yang menyebutkan permulaan surah Al-Mufassal ni bermula pada surah Qaf. Start bahagian mufassal di surah Qaf. Ada ulama yang kata start di bahagian mufassal ni surah Al-Hujurat. Dan ada ulama menyebutkan start surah mufassal ni bermula di surah Muhammad. Jadi ada kata Qaf, ada kata Al-Hujurat, ada kata Muhammad. Jadi tak kira hak mana tiga ni bermula. Jadi itulah ayat-ayat surah-surah mufassal sampai berakhir di mana? Berakhir pada surah Al-Buruj. Lepas surah Al-Buruj, maka dia bermula surah At-Tariq. At-Tariq itulah yang kedua, iaitu awsat mufassal. Bermula awsat mufassal surah At-Tariq sampai lam yakunil ladzina kafaru. Lepas tu bermula yang terakhir kisarul mufassar iza zulzilati sampai las qul a'udzu birabbin nas. Okey, tu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua bermula di surah Qaf, berakhir pada penghujung juzuk 29. Bermula juzuk 30 surah apa? An-Naba. Amma yatasa'alu anin naba'il azim. Jadi bermula amma yatasa tu pertengahan. Awsat mufassal sampailah kepada surah sebelum Wadduha. Jadi Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas adalah kisarul mufassal. Dan ada yang menyebutkan sebab itulah bila berlakunya majlis khatam Al-Quran, kenapa sebahagian besar memulakan majlis tersebut dengan surah Wadduha tadi? Sebab dia apa? Sebab dia termasuk permulaan surah-surah kisarul mufassal.
Baik, jelas di sini. Surah Al-Jumu'ah termasuk pembahagian yang mana? Yang pertama iaitu tiwalul mufassal. Baik, sekiranya ada yang mempersoalkan atau bertanyakan, mengapa ulama-ulama bila membahagikan surah-surah ini menamakannya dengan sekian-sekian pembahagian? Pasal apa surah macam ni letak nama As-Sab'ut Tiwal? Pasal apa surah macam ni letak nama Al-Mi'in? Pasal apa surah macam ni letak nama Al-Masani? Pasal apa surah macam ni letak nama dia Al-Mufassal? Baik, ulama-ulama dalam kes ini tidak pernah sesekali mengandai-andai ataupun mereka-reka bentuk pembahagian surah tersebut. Tetapi berdasarkan kepada sebuah hadis, yang mana hadis ini pernah diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah diberikan as-sab'ut tiwal. Nabi kata, Nabi yang sebut, aku telah diberikan as-sab'ut tiwal yang menyamai kedudukan kitab Taurat, dan aku diberikan Al-Mi'in yang menyamai kedudukan kitab Zabur, dan aku dikurniakan Al-Masani yang menyamai kedudukan kitab Injil, dan aku dilebihkan dengan surah-surah mufassal. Jadi ada penisbahan terhadap hadis Rasulullah ini dalam konteks nak berikan pembahagian kepada surah-surah tadi. Hadis ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad, pendiri dan pengasas mazhab Hambali. Cuba cari dalam Musnad Imam Ahmad, hadis bernombor 16982. Dan Syekh Arnaud merujuk kepada Syekh Syu'ib Arnaud, seorang ulama besar yang hebat dan pakar di dalam bidang hadis, mengatakan bahawa sanad hadis ini adalah hasan sahih. Maksudnya hadis ni diterima pakai. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, surah Al-Jumu'ah juga sering disebut sebagai surah-surah yang kembar. Surah kembar. Pasal apa surah kembar? Kerana di hujung-hujung Al-Quran ini ada 10 surah. Ada 10 surah yang mana 10 surah ini membicarakan tentang dua tema yang besar dan penting. Pertama ialah tema jihad, yang kedua ialah tema infak. Satu jihad, satu infak. Apa dia 10 surah tersebut? 10 surah tersebut bermula pada surah yang ke-57 sampai surah 66. Jadi ada 10 surah. Surah 57 tu bermula di mana? Surah yang menjadi surah paling last dalam juzuk 27. Surah paling last juzuk 27 adalah surah besi, surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ni nombor 1 yang mempunyai 29 ayat. Surah yang kedua, dia berturutan 10 surah ni. Jadi surah yang ke-58 bermula juzuk 28 adalah surah Al-Mujadilah, ada 22 ayat. Kemudian yang ketiga, surah Al-Hasyr, ada 24 ayat. Kemudian yang keempat, ada surah Al-Mumtahanah, ada 13 ayat. Kemudian surah As-Saff, ada 14 ayat. Kemudian yang keenam, ni, kita duk baca ni lah. Surah apa? Surah Al-Jumu'ah, ada
11 ayat. Selepas tu Al-Munafiqun ada 11 ayat. Kemudian At-Taghabun ada 18 ayat. Kemudian dia mari surah At-Talaq ada 12 ayat. Kemudian At-Tahrim pun ada 12 ayat. Jadi itulah 10 surah yang dikenali sebagai surah-surah yang kembar. Baik, cara susunan dia mengikut tema macam mana? Contoh, surah pertama tadi surah apa? Al-Hadid. Al-Hadid Allah sebut dalam surah tu dua-dua. Jihad, infak. Mujadilah, jihad sahaja. Al-Hasyar, jihad sahaja. Mumtahanah, jihad sahaja. As-Saff, jihad sahaja. Masuk surah yang ke-6, surah Al-Jumu'ah, infak sahaja. Surah Al-Munafiqun, infak sahaja. At-Taghabun, infak sahaja. At-Talaq, infak sahaja. Masuk At-Tahrim, dia macam nombor 1, infak dan jihad. Jadi saya nak suruh nampak senang, jihad, infak, jihad, berapa kali? 4, infak, 4 kali, masuk balik, jihad dengan infak. Okey, ni 10 surah yang dikenali 10 surah yang kembar yang membicarakan tentang dua tema yang penting, jihad dan infak. Termasuk surah Al-Jumu'ah. Baik, pembahasan yang ketiga. Surah Al-Jumu'ah juga adalah termasuk di dalam 7 surah musabbihat. Apa pula ni? Apa dia surah musabbihat? Maksud surah musabbihat ialah mana-mana surah yang memulai kalimah, yang memulai perkataan pada surah tersebut dengan ucapan kalimah tasbih. Mana-mana surah, start ayat dia, start perkataan dia, start kalimah surah tu dengan perkataan tasbih, penyucian terhadap zat Allah. Dalam Quran ada 7 surah. Baik, nombor 1 ialah surah Al-Isra. Subhanallazi, dengan menggunakan kalimah subhana. Yang kedua, surah Al-Hadid tadi. Al-Hadid tadi, 10 tadi, dia guna kalimah apa? Sabbahalillah. Surah Al-Hasyar, Sabbahalillah. Surah As-Saff, Sabbahalillah. Tapi bermula surah Al-Jumu'ah, Yusabbihu lillah. Kita baca tadi. Surah At-Taghabun, Yusabbihu lillah. Dah ada berapa? Dah ada 6. Yang terakhir, Al-A'la. Sabbihis marabbikal a'la. Jadi kalimah-kalimah tasbih inilah yang dimulai pada surah-surah tadi. Inilah surah yang dikenali sebagai surah-surah musabbihat. Termasuk di dalamnya surah Al-Jumu'ah. Jadi dah terbahagi kepada 3 konteks di sini yang terkait dengan surah Al-Jumu'ah. Tetapi kita perlu lihat konteks penyucian ataupun tasbih kepada Allah datang dalam pelbagai bentuk. Datang dalam bentuk yang lepas, datang dalam bentuk yang terkini, datang dalam bentuk yang senantiasa dan berterusan. Dengan kata lain, ada guna fi'il madhi, dengan kata lain ada guna fi'il mudhari'. Sabbahalillah, 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 tu fi'il madhi. Yusabbihu lillah, tu fi'il mudhari'. Baik. Surah Al-Jumu'ah fi'il madhi ke fi'il mudhari' ni? Yusabbihu lillah. Madhi ke mudhari'? Nahu, tambah ya sebiji kat depan. Madhi ke mudhari'? Jadi fi'il mudhari'. Baik. Tu habis dah. Peringkat yang pertama. Yang seterusnya ialah, apa pandangan ulama? Adakah hadis-hadis daripada junjungan besar
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kelebihan Jumaat. Memang ada. Antaranya yang pertama, hadis yang diriwayatkan daripada sahabat besar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Kunna julusan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nuzilat suratul Jum'ah. Kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tu diturunkan surah Al-Jum'ah ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari, memang hadis sahih. Ada lafaz yang berbeza. Kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa unzilat ilaihi suratul Jum'ah. Kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah, maka diturunkan ke atasnya surah Al-Jum'ah. Jadi konteks penurunan surah Al-Jum'ah ini jelas bagi kita bahawa diturunkan surah ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat. Bukan penurunan dia Rasulullah bersendirian. Bukan penurunan dia Rasulullah duduk sorang-sorang. Tapi diturunkan surah ni pada Nabi ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Dia ada satu lagi konteks yang hampir sama tapi ada beza. Iaitu yang dikenali sebagai ayat-ayat Naumi. Maksud ayat Naumi ni dalam keadaan Rasulullah tidur ringan. Kita panggil, orang kita sebut apa tidur ringan ni? Tidur ayam. Okey. Ni kes penurunan surah apa dia? Inna a'tainakal kausar. Surah Al-Kausar pada Nabi. Hampir menyerupai keadaan dan condition yang sama. Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat di masjid. Keadaan Nabi pada waktu tu kira macam tidur ayam. Bukan tidur yang lena, bukan tidur yang nyenyak. Kemudian Rasulullah mengangkat wajah baginda dalam keadaan tersenyum. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapakah engkau tersenyum?" Kerana baru sekejap tadi telah diturunkan satu surah kepadaku. Lalu dibacakan surah tersebut oleh Rasulullah, Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadis ni riwayat Anas bin Malik. Jadi kita dapat melihat dua keadaan, dua situasi dan dua kondisi. Rasulullah duduk dengan siapa? Sahabat. Tapi konteks penurunan surah Al-Jum'ah, Rasulullah dalam keadaan jaga, dalam keadaan sedap. Tapi hak yang kedua pun duduk dengan sahabat. Tapi bukan keadaan jaga. Nabi seolah-olah macam tidur ayam. Kemudian Rasulullah bangkit, bangun, senyum. Sahabat tanya, pasal apa senyum? Baru saat tadi turun satu surah padaku. Ini disebut sebagai ayat An-Naumi. Dia beza dengan ayat Firashi. Hatu memang nak tidur sungguh. Duduk atas bantai sungguh. Duduk atas tilam sungguh. Memang niat nak tidur. Ada bentuk ayat demikian. Tu beza Firashi dengan Naumi. Baik. Ada hadis lain? Ada. Riwayat daripada dua sahabat besar. Sepupu Nabi Abdullah ibnu Abbas dan sahabat tadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, apa kata Abdullah ibnu Abbas, apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ah bi surah Al-Jum'ah wal Munafiqin. Hadis ni riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Dua sahabat ni meriwayatkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda selalu membacakan di dalam solat Jumaat dua surah ni. Satu surah Al-Jum'ah, yang kedua surah selepasnya dalam Quran iaitu surah Munafiqin.
Ni menunjukkan kepada kita pernah berlaku dalam sejarah bila tiba hari Jumaat dan Rasulullah menjadi imam bagi solat Jumaat, ada ketika, ada masa-masa tertentu bila Rasulullah ni jadi imam mengimami solat Jumaat, baginda membacakan 2 surah ni dalam solat tu. Rakaat yang pertama baca surah Al-Jum'ah dan rakaat yang kedua baca surah Al-Munafiqin. Bukanlah nak menafikan setiap kali Jumaat Rasulullah baca 2 surah ni, tak. Semayang Jumaat lain ada Rasulullah baca surah lain, tapi selalu dibaca oleh Nabi. Apa kehebatan 2 surah ni? Surah ni dua-dua adalah Madaniyah, turun di Madinah. Surah Al-Jum'ah di sebaliknya Allah menceritakan tentang penolakan golongan-golongan Yahudi yang berada di Madinah terhadap kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Jum'ah tersirat Allah nak cerita pasal Yahudi, dan surah Al-Munafiq Allah nak cerita pasal munafik. 2 golongan ni lah yang paling banyak menentang Rasulullah di Madinah. Berbeza penentangan terhadap Rasulullah di Mekah cuma ada satu sisi, ada satu side. Siapa yang selalu lawan Nabi di Mekah? Pembesar-pembesar, bangsawan-bangsawan, golongan-golongan elit Mekah yang dikenali musyrikin Mekah. Satu saja. Bila mari ke Madinah ada 2 sisi, 2 side. Satu golongan Yahudi, tak kiralah Quraizah, tak kiralah Bani Nadir, tak kiralah Bani Qainuqa, dan satu lagi ialah golongan yang berpura-pura masuk Islam. Golongan munafik. Baik. Hadis yang ketiga juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ati. Sebaik-baik hari yang terbit padanya sinaran pancaran cahaya matahari adalah hari Jumaat. Bukan kata selain hari Jumaat matahari tak terbit, tak. Selain hari Jumaat cahaya matahari tak keluar, tak. Tiap-tiap hari matahari terbit, tiap-tiap hari matahari keluar cahaya. Cuma nak habaq sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumaat. Nak menunjukkan fadilah, kelebihan, keistimewaan yang Allah bagi pada satu hari yang dinamakan hari Jumaat. Rasulullah menyambung sabdanya pasal apa? Fihi khuliqa Adam. Nombor 1. Kerana pada hari Jumaat Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah create, Allah buat, Allah cipta Nabi Adam dulu pada hari Jumaat. Yang kedua, wa fihi udkhilal jannah. Setelah Allah mencipta Nabi Adam telah dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya juga pada hari yang sama, hari Jumaat. Maksud hari sama tu nak menunjuk hari Jumaat, bukan hari tu buat, hari tu juga masuk, dah. Takut orang tak erti nak beza. Maksud hari sama tu merujuk hari Jumaat. Bukan kata hari ni saya buat botol ni hari Jumaat, hari ni juga saya isi ayat. Hari ni juga, tak. Jumaat lain, hari ni Jumaat lain. Tu maksud dia. Yang ketiga, wa fihi ukhrija minha. Bila Nabi Allah Adam dan pasangannya Hawa telah melakukan kekhilafan kepada Allah akibat termakan buah larangan, maka Allah telah mengusir keduanya daripada syurga juga pada hari yang sama. Hari apa? Hari Jumaat. 3 dah. Dan yang terakhir, la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Dan sesekali tidak akan berlaku hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Jadi selepas menceritakan kelebihan dan keistimewaan hari Jumaat, Rasulullah menyebutkan
4 antaranya. Bukan kata 4 ni je. Banyak lagi hadis-hadis lain yang Rasulullah cerita pasal kelebihan hari Jumaat. Tapi untuk konteks hadis ni Rasulullah sebut 4. Cuba bilang 4 ni apa dia? Jangan tak ingat dah, baru sat-sat dah. Hari dibuat Adam, hari Adam masuk syurga, hari Adam dan Hawa dikeluarkan dari syurga, tak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Dan ada yang menambah di penghujungnya, nahnu al-akhirun al-awwalun. Kami ini adalah satu umat akhirun, umat yang akhir. Siapa yang jadi umat Nabi Muhammad, dia umat yang akhir, dialah umat akhir zaman. Tapi al-awwalu, walaupun dia umat yang terakhir, inilah umat di hadapan Allah besok di padang mahsyar, umat yang pertama akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga berbanding dengan umat-umat yang lain. Baik, ini juga adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, sekurang-kurangnya kita ada 3 hadis dalam konteks malam ni lah, membicarakan tentang kelebihan hari Jumaat. Okey, tu baru pembukaan, tu baru muqaddimah. Ni baru kita nak start ni.